Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Harap semua sihat-sihat belaka. Dan ramai yang mungkin tertanya-tanya kenapa market sekarang ni sangat-sangat menyeramkan. Seram sebab seolah-olah pergerakan dia tidak begitu kuat. Nak naik pun macam tak nak naik, nak turun pun macam tak nak turun kan. So dia macam kurang pergerakan. Volume Bitcoin pun agak rendah. Jadi perkara ini saya kira agak menyeramkan jugalah sebab market kripto agak sunyi sepi. Okey. So tidak dinafikan ada event macam event Bitcoin di Miami dan sebagainya. Tapi dengan perjalanan event tu Bitcoin pula drop lagi kan. Lepas tu macam biasalah Papa Elon Musk pun dengan dia punya meroyan dekat Twitter kan. So memang market sekarang ni nampak macam 50-50. Sejak harga Bitcoin turun 19 Mei memang nampak agak 50-50. Jadi kita nak bincangkan, adakah bull run ini telah berakhir? Adakah bull run telah berakhir? Adakah kita akan pergi kepada bear market kan? So benda ni yang kita nak bincangkan dan saya nak bawa beberapa elemen yang kita panggil makro lah. Dia ada microeconomy, makro. So makro ni mostly saya akan cover tentang apa yang berlaku especially di US, di China dan apa yang kita boleh tengok on perjalanan Bitcoin dan juga kripto seterusnya. Okey. Jadi sebelum itu kita tengok market cryptocurrency di CoinGecko. Jadi Bitcoin 36k, Ethereum 2800. Mostly tak banyak pergerakan lah, dua orang ke atas ni. Okay, Binance Coin dia berjaya catch up balik lah. Dia dari jatuh $200 something, dia berjaya catch up balik and dia dah overtake balik Cardano. So kita tengok siapa yang profit banyak, tak banyak sangat, 17%. Tezos, T-Fuel. T-Fuel ni sebab apa? Sebab Theta dia nak bergerak ke arah Theta 3.0 tuan-tuan puan-puan, 3.0. Jadi by 30 Jun dia akan siapkan dia punya mainnet. So since because of that development, harga Theta ni pun tengah naik lah. Tapi boleh jadi juga buy the rumor, sell the news. On that day 30 Jun, kalau tak silap saya lah 30 Jun, tiba-tiba Theta akan buat correction ke kan. Boleh berlaku sebab kita tak tahu on the actual date tu macam mana dia punya pergerakan ataupun development Theta. Okay, so PancakeSwap, Nexo semua buat kenaikan lah. Tak banyak kenaikan tapi okey lah. Dan turun pun tak begitu ketara. XSushi, Leo Token. So naik pun tak banyak yang naik, turun pun tak banyak yang turun lah. So memang sekarang ni market tuan-tuan puan-puan dalam keadaan wait and see. Wait and see. So waktu ni biasanya orang tak buat trade lah. Sebab memang sangat-sangat nipis dia punya pergerakan. Okey, kita tengok Bitcoin pula. So sebelum kita zoom in, kita tengok dekat weekly chart lah. So sejak dia drop ni 19 Mei hari tu, so ini dia punya pattern tuan-tuan puan-puan. Dua minggu lepas dan juga minggu lepas kan, dia baru closing ni. Ini yang barulah 7 Juni, hari inilah, ini candle yang baru dia buka. So the previous 2 weeks ni pattern dia nampak macam bentuk apa ni, inverted hammer sikit-sikit lah. Ini pun sama juga bentuk doji kan. So ini adalah pattern yang kadang-kadang orang kata dia boleh jadi reversal. Dia boleh jadi reversal. Contoh macam yang ni kan. Ini bentuk macam T ni, pop dia naik atas kan. Ini boleh, cumanya dia berlaku 2 minggu. 2 minggu. So memang ini reversal. Adakah reversal ke atas ataupun reversal ke bawah lagi? Itu yang kita kena tunggulah. So buat masa sekarang nampaknya seolah-olah dia nak buat reversal ke atas. Tapi benda ni 50-50. Dua pattern ni actually tuan-tuan puan-puan 50-50 dan perlukan solid candlestick untuk kita tahu, untuk kita confirmkan adakah dia going towards bullish ataupun going towards bearish. Tapi apa yang saya pasti adalah market sebenarnya nak turun bawah
kan. Tetapi apa ni, buyers ataupun bull dia cuba nak push up. So inilah yang saya nampak. Sebab tu macam baru-baru ni juga saya ada share, ada satu wallet apa ni, Bitcoin yang dia letak 14,000, and baru-baru ni saya share dekat Telegram, dia top up lagi 7,000 Bitcoin untuk nak dump. So nampaknya seolah-olah market nak naik, tapi the best ataupun seller dia dump, dia nak bagi kekal dekat level bawah 40k. Dia orang nak benda tu kekal bawah 40k, tuan-tuan puan-puan. Okay, so this is on the dia punya weekly chart lah. So kalau kita buka kita punya pelangi ni kalau kita buka pelangi, apa pelangi cakap? Okay, so pelangi on a weekly chart, dia kata dia memang cuba maintain ni tuan-tuan puan-puan dekat level 35,000. Ni dekat yang warna hijau ni. Dia dekat hijau ni, dia cuba nak maintain dekat sini. And then next kita kena tengok antara dia naik ke sini 46k, 45k, something like that, ataupun dia turun pergi ke sini pula 27k. So sekarang ni 50-50 tuan-tuan puan-puan, 50-50. Kalau dia nak, dia pergi dekat sini, ataupun dia boleh pergi dekat sini. Kita kena tunggu minggu ni. Minggu ni bagi saya dia perlu buat decision, sebab dah 2 minggu dah dia punya pattern candlestick ni macam nak buat reversal, tapi tak berlaku lagi reversal. Hopefully minggu ni lah, sebab nanti market US pun nak buka dalam pukul apa ni, malam nanti kan dia akan buka. So kita tengok macam mana sentimen daripada apa ni, dekat OTC desk pula, iaitu institution investor lah. Adakah mereka akan wait and see, ataupun mereka nak beli dan sebagainya. Okay, so itu on the dia punya apa ni, logarithmic curve. Now kita zoom in tuan-tuan puan-puan, kita zoom in, kita tengok on a daily chart kita. Okay, kita buka lah gambar yang gambar yang memeningkan. Okay, so now ini adalah dia punya pattern yang segitiga ni. So ni pattern yang macam ni kan. Wedge ni dia bukan ascending, dia bukan descending wedge, dia memang 50-50. Bentuk dia ni memang 50-50. Tapi kalau saya tunjuk, saya zoom lagi, dekat sini ramai yang terperangkap juga. Ni yang kita panggil fake out, seolah-olah nak naik tapi tak nak naik, dia turun. Inilah fake out ni. So ramai yang ingat dia nak naik kan, tapi tengok-tengok dia tak jadi nak naik. Ni kita panggil fake out tuan-tuan puan-puan. So that's why even dekat apa ni, board pun dia pun macam mana ni, kalau tengok board dekat, kalau tak silap saya 1 hour chart boleh nampak. Kalau tengok dekat 1 hour chart ni tuan-tuan puan-puan, ini board pun kadang-kadang kita tak boleh 100% rely on board juga, sebab dia pun based on the setting yang kita letak kan. So lepas dia dah break yang apa ni, wedge ni kan, so board pun kata long, maksudnya masuk lah, dia suruh beli kan. Tetapi tiba-tiba pop drop dekat sini. Dia suruh exit kat sini, tapi mana sempat nak exit. Cepat sangat dia punya drop. Ni pop, dia drop. Ni waktu yang Elon Musk cakap apa entah, adalah dia tweet something like that kan. Tapi sebenarnya ada benda lain lah, not dia punya tweet je. Memang dia ada orang jual dan sebagainya. Then dia jatuh. Kalau tak silap ini kaitan dengan Twitter kot. Sorry, bukan Elon Musk, Twitter apa ni, yang Twitter dekat China, Weibo ada ban certain influencer crypto ke kan. Something macam tu lah, something macam tu. Saya pun tak berapa ingat apa benda yang menyebabkan dia jatuh. Tapi itulah dia suruh exit ni kan. So sekarang ni dia memang tak nasihatkan untuk buat pembelian, sebab memang market sangat, volume dia sangat kurang tuan-tuan puan-puan. Volume dia sangat rendah. Kalau tengok dekat bawah ni volume dia sangat-sangat rendah.
Okey, so kalau kita tengok yang ni memang bagi saya tak tahu nak cakap macam mana, sebab usually kan dia memang dah kena buat decision. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan puan-puan follow before this pun memang selalunya dia takkan pergi sampai sini. Usually dekat kawasan kawasan ni dia dah boleh buat breakout. Kawasan ni dia dah boleh buat breakout. Tapi hari sekarang ni sampai ke sini tak buat keputusan lagi. Tak buat keputusan lagi. So memang saya pun memang tengah tunggulah. Dia nak naik ke nak turun. Tapi sekarang ni nampak dia dah break lah. Ini dekat 1 hour chart dia break. Kita tengok boleh tak dia kekalkan momentum untuk naik balik. Untuk naik balik. So kita tengok macam mana. Maybe by malam atau by esok kita akan tahu pattern ni dia dah break ke mana. Dia pergi ke atas ataupun dia pergi ke bawah, ya. So itu on the Bitcoin lah. Memang 50-50 tuan-tuan puan. Jarang kita nak tengok this kind of moment. Dia pernah berlaku jugalah, tapi usually memang jarang-jarang berlaku, dan sekarang kita dapat tengok lah. Okay, so memang sekarang 50-50. Kita tengok apa akan jadi. Ethereum pun sama juga, cuma Ethereum tuan-tuan puan-puan dia sedikit berbeza. Dia memang macam ni kan, macam yang Bitcoin dia nampak bentuk doji, bentuk inverted hammer kan, macam reversal punya candlestick. Yang ni memang dia dah ada satu candlestick yang solid lah. Ini pun inverted hammer sedikit lah, cuma dekat bawah ni dia gemuk sikit. So memang buyer memang kuat lagi. Buyer berjaya pushkan sedikit ke atas. Tapi apa yang saya rasa dan saya nampak adalah Ethereum pun menunggu pergerakan Bitcoin. Memang Ethereum naik sebab waktu-waktu ni banyak news yang angkat lambung Ethereum. Macam China kata digital yuan dia nak buat dekat Ethereum punya blockchain kan. So all this kind of news, and then like ada company nak launch Ethereum punya node dekat space station kan. So banyak news yang favor kepada Ethereum, dan sedikit sebanyak membantu jugalah Ethereum untuk naik sedikit. So that's why dia closing untuk weekly candle Ethereum ni nampak menghijau, nampak bullish. Okay, namun Ethereum sangat berhati-hati. Dia tunggu juga pergerakan Bitcoin tuan-tuan puan. So memang any move any move daripada Bitcoin akan menentukan jugalah Ethereum ke atas ataupun ke bawah. Okay, so that's on Ethereum. So kalau kita tengok dia punya ni, okay. So untuk Ethereum, kalau kita buka dia punya 1 hour chart, dia memang dah break dah. Dia dah break. So hari tu last video pun saya tunjuk dia dah break kan. So dia still bermain-main dekat sini lah. Dia bermain-main dekat sini. So next kita kena tengok mampukah dia break resistance level yang ni. Dia kena break resistance level ni sekitar 2009, sekitar 3000 lah. Part ni Ethereum punya kerja, dia kena buat. So ni last yang draw pattern ni kan. Dia kena masuk balik dekat sini. Kalau tuan-tuan puan ingat, Ethereum selama ni waktu stay 2000 tu kan, dia main-main banyak dekat kawasan ni lah. So this particular resistance dulu pada bulan April, bulan March kan, waktu Ethereum lama terperap dekat sini kan, ini adalah dia punya resistance level ni. Ini adalah dia punya resistance level. Ini adalah dia punya support level. Dan sekarang ni dia menjadi resistance level untuk Ethereum. Dia menjadi resistance level untuk Ethereum, yang mana dia kena break this part. Dia kena break this one lah. Kalau dia tak mampu nak break ni, then kemungkinan dia boleh drop tuan-tuan puan. Sebab saya takut kemungkinan pattern ini boleh terbentuk juga. Pattern ni bearish flat. So ibaratnya this section ni boleh jadi this one lah. Boleh jadi this one juga. Kalau Bitcoin ke bawah, then this is the pattern yang akan terbentuk dekat Ethereum juga tuan-tuan puan-puan.
ada yang kata dead cat bounce dan sebagainya kan. So this is the pattern. Hopefully benda ni tak berlaku. Dan Ethereum pun actually sedang kita panggil sedang meruncing. Kalau saya tarik ni lagi, memang dia kena buat dia punya decision juga. Dia kena buat dia punya decision jugalah, kan? Okay, so that is on Ethereum. So dua-dua Bitcoin dengan Ethereum ni dalam keadaan 50-50. 50-50. Okay, so that is on the technical analysis untuk Bitcoin dan juga Ethereum. So sekarang ni kita nak bincang based on pergerakan macro for Bitcoin ni kan. First thing first, kita kena terima hakikat bahawa kripto punya market sunyi sepi, menyeramkan sebab FUD yang berlaku secara besar-besaran sejak 2 minggu yang lepas dengan Elon punya tweet kan, berkaitan dengan Bitcoin dan juga environmental issue dan juga isu regulation. Isu regulation ni datang dari dua negara, iaitu China dan juga US. Bab ni China dengan US bersatu padu. Orang kata China dengan US ni musuh apa kan, tapi bila bab kripto ni diorang boleh bersatu padu. Pada waktu yang lebih kurang sama, diorang timbulkan regulation punya concern lah. Okay, so harga tak banyak bergerak, harga tak banyak nak naik sebab kurang big news. Sepanjang 2 minggu yang lepas, kurangnya big news yang sangat-sangat bullish. Okay, sangat bullish. Ada conference lah dekat Miami apa semua, and then bullish news pun ada on Ethereum, tapi untuk Bitcoin memang kurang big news. Dan orang dah mula predict tentang bear market. Yang pertama. Dan yang kedua adalah ada orang dah mula bercerita bagaimana nak bersedia untuk bear market, termasuk saya. Saya pernah ada cakap regarding risk management dan sebagainya kan. So tak ada masalah to take preparation untuk bear market. So that's why kalau bear market dah start pun, tuan-tuan puan-puan dah boleh start planning lah macam mana nak go through the bear market. Sebab sebenarnya bear market ni bukanlah satu keadaan yang merugikan. Even kalau kita tahu nak trading dan sebagainya, you can still make money. Even untuk buat staking pun tak apa. Waktu bear market buatlah staking, dan bull market datang nanti boleh tuai hasil. Actually sekarang punya bear market mungkin berbeza daripada yang dulu-dulu. Sebab dulu-dulu option adalah hodl ataupun trade. Tak adalah staking. Stablecoin pun tak wujud dulu-dulu. Wujud lah, tapi dia punya volume dia mungkin tak banyak, penggunaan dia mungkin tak banyak. Sekarang ni mungkin berbeza, So first thing first ni, kita kena tengok bear market, bukan bear market lah, kejatuhan pada bulan lepas Bitcoin ni start daripada environmental punya FUD lah, environmental punya isu yang dimulakan oleh Elon Musk. Benda ni memang dia yang start. Okay, dia antara faktor dia beli Bitcoin pun adalah sebab environment juga. Dia kata okay, Tesla is electrical car apa semua kan, so dia nak macam digital currency, so dia masuk jugalah kan. So then tiba-tiba bila dia masuk, orang mula cerita. Kau ni Elon Musk, Tesla kata environmental friendly, lepas tu dapat dana daripada kerajaan sebab kau bawa solution yang mesra alam dan sebagainya kan. Then tiba-tiba kau beli Bitcoin. Kau tak tahu ke Bitcoin ni makan banyak elektrik lah kan, dengan carbon fuel dan sebagainya, meningkatkan karbon dekat atmosfer lah, macam-macam lah. So bagi saya Elon Musk mungkin dah tahu, cuma ada banyak lagi perkara yang menyumbangkan isu-isu environmental ataupun peningkatan karbon di atmosfer dan sebagainya, tapi orang nak target Bitcoin kan. So Elon Musk pun dia mungkin terperangkap, sebab kita kena tahu Tesla ni antara company yang dapat dana kerajaan US. In a way dia ada dapat lah kan. Itu kalau kita dissect business model Tesla tu, kita boleh ni, tuan-tuan pun boleh baca. Tapi dia memang ada dapat few dana daripada US.
Sebab basis dia adalah dia syarikat yang mesra alam dan sebagainya. Okay, so bila orang mula push, eventually dia pun kata okey lah, Bitcoin kena buat pembaharuan, kena buat pembaik pulihan dan sebagainya kan. So that is where the environmental FUD pun bermula. Sebab dia start waktu Elon dah beli Bitcoin, dah beli lagi dah start. Cumanya Elon dia senyap je kan. Then bila dah makin banyak, dan dia pun katalah okey, kita stop penerimaan Bitcoin sebab setiap transaction mining ni memberikan impact kepada alam sekitar. So dia buat U-turn. Okey, kita orang Malaysia dah biasa dah dengan U-turn kan. So tak ada masalah dah. Orang lain mungkin macam bengang kan, kita rakyat Malaysia dah biasa. Okey, so that is the environmental punya FUD. So benda tu pun community Bitcoin pun dia cubalah nak kata okey, kita akan gunakan solar power mining dan sebagainya. So in a way dia dapat absorb, tapi semua orang tahu benda tu akan memakan masa, dan semua orang tahu banyak mining dibuat dekat China. Bab environment ni saya tak pastilah mereka ni concern ke atau tak kan. So itu lain cerita lah. Tapi these are the issues lah. Tapi ada beberapa, contohnya macam Twitter punya CEO Jack Dorsey, dia kata dekat Bitcoin Miami punya conference dia nak buat mining facilities menggunakan renewable energy lah, which is solar. Okay, so these are the things yang orang dah mula nampak, and diorang tak adalah macam sentap. Dia kata okay, kalau ni masalah Bitcoin, so community Bitcoin pun cuba nak baik pulih. So now environmental FUD tu dah semakin kurang. Dengan China pun kata okey, kita tak ban Bitcoin asalkan pakai hydroelectric, tak gunakan carbon fuel kan. Okey, so environmental punya FUD pun dah reda sedikit. Okey, so then bila dah reda patutnya boleh naik kan. Then second FUD adalah regulation punya FUD, yang mana belum lagi ada kesudahan sampai sekarang. Environmental FUD berjaya dikurangkan, tapi regulation punya FUD, mungkin ada tanya apa FUD ni. FUD is fear, uncertainty and doubt. Sebab tu kita panggil FUD, FUD. Okay, so regulation punya FUD is something yang masih dalam perbincangan, baik di China dan juga di US. So dalam regulation FUD ni, tiba-tiba ini muncul. Okay, nak tunjuk skrin kejap. Tiba-tiba El Salvador. Ni baru punya news, Paraguay. So pemimpin El Salvador ni apa entah nama dia, Bukele, tak tahu nak pronounce macam mana. Bukele kot, Nayib Bukele ni, dia kata sebagai Perdana Menteri ataupun Presiden El Salvador ni, negara kecil je, dia akan menjadikan Bitcoin sebagai legal tender di El Salvador. Dia akan bawa dalam dia punya parlimen untuk bentangkan dan dapat kelulusan lah. So ramai kata sebab dia adalah di pihak kerajaan, and most likely ramai ahli parlimen akan menyokong and boleh diangkat Bitcoin sebagai legal tender. So legal tender ni basically apa-apa barang yang mana kerajaan bagi legal tender, benda tu kita boleh guna untuk membeli komoditi. Komoditi ni macam-macam barang lah kan, makanan dan sebagainya kan. So Bitcoin bila dia reach that status legal tender, dia boleh digunakan untuk membeli barangan lah secara sah. Maksudnya benda tu tak haram. Kenapa dia buat? Banyak cerita jugalah, macam dengan El Salvador punya negara kan. Saya tak adalah pakar sangat dengan politik El Salvador, tapi just nak bagi sedikit hint lah based on apa yang saya baca. El Salvador ni antara negara yang mana consider negara Latin. Dia macam negara yang crime rate tinggi lah, negara macam ganas-ganas kan dulu-dulu. So Bukele ni dia muda lagi, dia 38 ke 39. So bila dia bawa aspirasi orang muda dan sebagainya. So ramai orang yang pemimpin dulu-dulu yang ada masalah rasuah, ada masalah kita panggil ni, penyalahgunaan kuasa, money laundering, semua ni dia tangkap, dia ambil hukuman dan sebagainya lah.
So dia nak mula buat satu digitization dekat negara dia, and dia nak buka satu bandar. Nama bandar dia Surf City kalau tak silap. So Surf City ni dia buat adalah untuk menggalakkan lagi tourism dan pelancongan. So that's where Bitcoin coming in, sebab dia nak mula nak bersihkan image negara daripada image negara yang ganas kepada image negara yang mesra, turis dan sebagainya. So this is why dia kata okay, kalau Bitcoin ni dekat Surf City kan, orang boleh pelancong boleh bayar gunakan Bitcoin, kerajaan tak ada apa-apa masalah. So that is why antara benda yang dia buat lah. So Paraguay pun ahli parlimen dia pun entah apa nama dia, kejap ahli parlimen dia pun Carlitos Rejala pun, dia pun tukar gambar DP dia dekat gambar laser eye kan. So Prime Minister El Salvador dah buat, Paraguay punya ahli parlimen pun dah buat. So ini geng-geng muda lah, geng-geng muda diorang nak bawakan Bitcoin as part of legal tender. Sebab kita pun tahu, saya pun banyak kali ada cerita, even dulu saya cerita pasal RSA pun adalah negara Latin America ni menghadapi masalah inflasi yang tinggi. Even El Salvador pun diorang gunakan US sebagai dia punya currency. Dulu diorang ada currency sendiri, tapi pada tahun 2001 ke 2002 diorang gunakan currency US, dan currency US ni menjadikan barang-barang tu semakin mahal dan sebagainya kan, meningkatkan inflasi dekat negara diorang lah. Jadi diorang nampak Bitcoin ni adalah antara alternatif yang boleh bagi check and balance. Dan banyak juga kes-kes money laundering menggunakan USD. Sebab tu orang kata, orang tuduh kan Bitcoin ni money laundering, but actually guna USD pun money laundering tetap berlaku. Dia bukan isu currency. Money laundering ni is a different, is a isu penguatkuasaan, isu ketulusan pemimpin tu sendiri dan sebagainya. Dia bukan isu kripto lah, isu teknologi lah, tak. So ini yang terbukti lah dekat El Salvador pun ada money laundering menggunakan duit US. So benda-benda tu dia nak kurangkan, jadi dia implement lah Bitcoin as part of dia punya currency lah dekat El Salvador. Okay, so El Salvador, Paraguay, then tak dinafikan nanti Argentina lah, Venezuela lah, benda tu mungkin boleh berlaku. Tu orang kata kemungkinan domino effect ni boleh berlaku, dan benda ini akan start di Latin America lah. Cuma apa yang menakutkan bagi saya adalah dia akan mengurangkan pengaruh USD punya currency. So saya tak rasa US akan berdiam diri. Saya tak rasa US akan berdiam diri, and mungkin diorang akan cuba buat something lah. Mungkin dia akan cuba buat something. So now kita tengok ni satu artikel dari CoinDesk. Ni daripada satu research company lah. Bitcoin bull market may have come to an end. Dia kata dah nak habis lah Bitcoin bull market. So dia pun ada bagi tahu environmental issue, leverage, and then regulatory dekat US dan juga China. Okay, so which is why sekarang ni market sunyi. Pelabur-pelabur besar diorang nak beli Bitcoin, nak beli crypto, diorang nak invest. Tetapi isu adalah bab regulation ni sekarang tak clear. Kita kena ingat antara faktor yang menyebabkan harga Bitcoin naik adalah naratif yang mana orang kata institution investor sedang membeli Bitcoin. Naratif tu digunakan sampai sekarang, institution investor sedang membeli Bitcoin. Nah, kita kena faham, waktu Bitcoin tengah naik adalah waktu Trump tengah turun, waktu Trump sedang digantikan dengan Biden. Dan sekarang ni Biden punya kedudukan makin kukuh lah kan, sebab dia pun dah settle down dan sebagainya. Even COVID pun dengan dia buat roll out vaksin dan sebagainya, nampaknya keadaan agak terkawal sedikit lah bab COVID tu kan, sebab dia punya main pun nak settlekan COVID. So COVID pun dia dapat kawal, tengok-tengok dia datanglah dekat sini bab regulation. Okay, cuma satu benda yang saya nak bagi tahu adalah FUD yang berlega-lega ni regarding regulatory ni, kita jangan takut, kita jangan panik, sebab FUD ini tidak cukup kuat untuk membunuh bull market. Dia tak cukup kuat untuk bunuh bull market. Sebab tu selama 2 minggu ni Bitcoin cuba bertahan dekat
30 apa ni, sekitar 37 ke 33k. Bitcoin cuba bertahan. Sebab apa? FUD yang ada sekarang ni, regulation FUD ni, dia tidak cukup untuk membunuh Bitcoin. Apakah FUD yang boleh bunuh bull market ini adalah satu. Kalaulah Biden mengatakan bahawa dia kena create satu regulation yang sangat ekstrim, di mana dia mengharamkan mana-mana syarikat untuk membeli cryptocurrency ataupun terlibat dengan projek cryptocurrency. Kalau dia buat benda itu dah cukup kuat untuk membunuh bull market kali ini, tuan-tuan puan-puan. Benda tu dah cukup kuat, dia akan game over lah, game over. Dia akan bunuh. Sebab apa? Sebab institution investor memang tahu, kalau dia beli, dia akan kena. Jadi dia akan hold back lah, dan ramai yang akan takut panik, dan ramai yang akan start menjual. Okay? Tapi apa yang sekarang ni berlaku adalah based on Biden, based on media, kata mereka nak review, mereka nak regulate. Dia tak kata nak ban. Macam China ban tu yang keluar kan. Dia tak kata nak ban, dia nak regulate. Cuma orang tak tahu regulation dia macam mana. Sebab tu ramai ambil apa ni, macam wait and see. Wait and see punya approach. So itu yang tuan-tuan puan-puan kena faham. Nak bunuh bull market ni adalah dengan cara US kata company haram untuk ambil Bitcoin, dan mana-mana company atau bank yang apa ni berurusan dengan projek kripto, Bitcoin dan sebagainya akan dikenakan tindakan. Itu game over lah. Okay? Tapi based on that, benda tu tak berlaku, dan saya tak rasa Biden nak buat benda tu. Sebab seganas-ganas Trump pun, dia pun relax je kan, dia clueless kan. So Biden ni pun saya tengok macam atuk-atuk kan. Saya tak rasa dia akan so strict. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku. US is US, so kita kena tunggulah how they gonna respond. Sebab sekarang pun ada dua negara yang menggunakan USD, macam Paraguay dengan El Salvador mula menerima Bitcoin. So pengaruh US ni semakin lemah in terms of the penggunaan currency dia lah. Okay, so sekarang ni ramai yang nak tahulah pendirian government dan sebagainya. So hopefully kalau ada satu pendirian yang kukuh, yang tetap daripada US, then kita boleh tengok pergerakan market secara besar-besaran. Sekarang ni pergerakan market hanya akan berlaku secara kecil-kecilan. Ini yang saya dapat perhatikan lah. Okay, so ada yang kata, so sekarang ni ada yang beli ke ataupun orang tak beli kan? So orang beli, cuma pembelian mereka ni tidak begitu ketara lah. Okay, so tengok ni Biden dia kata puts anti-corruption at center of foreign policy with focus on crypto and cyber security. Okay, so apa yang dia cakap ni tuan-tuan puan boleh baca sendirilah, boleh baca sendiri. So dia nampak corruption is a national problem lah untuk US. Tetapi corruption yang dia nak fokuskan adalah cyber security ataupun cyber crime, dan juga cryptocurrency related punya ni lah. So that is why orang pun macam nak tengok, okay, dia nak buat anti corruption punya tak pastilah ruling ke apa-apa yang dia nak buat, campaign ke kan. Apa yang dia nak sentuh tentang cryptocurrency, benda tu tak nampak lagi. Sebab dia just bagi tahu dia nak fokus on crypto and cyber security. Tapi elemen apa yang dia nak fokus, money laundering ke dan sebagainya, and dia kena bawa lah proof and everything. Okay, so kalau bab dia nak buka cerita money laundering, benda tu biasa. Even in fact cerita money laundering lah yang membunuh bull run yang lepas pada tahun 2017 kan. So sekarang ni saya tak pasti dia nak createkan benda ni dengan rasuah pula kan. So benda ni yang nak tengok apa dia punya direction. So until benda ni tak settle lagi, then most likely pergerakan Bitcoin, kita tak nampak satu pergerakan yang ketara lah, especially pergerakan nak naik ke atas. Okay, so ni ada kata we are looking crypto as a means of illicit finance. Illicit ni macam jahat dah kan. But by no means they are new step limited to new technology like crypto. Okay, so we are looking for ideas on how to modernize the system to respond to new technology. Ni ayat skema lah, ayat skema kan. Tuan-tuan puan-puan boleh baca, tapi inilah yang saya dapat
rumuskan bahawa dia dah letak dah kripto ni something yang perlu regulate sebab ada kaitan dengan rasuah. Okay, so that is the thing yang tuan-tuan puan-puan kena fahamkan. Kenapa market agak sunyi? Sebab this is the factor. Sebab kalau kita nak institution besar beli, ruling kena clear, peraturan kena clear, regulation kena clear. Tapi bila dah cerita dekat media tapi dengan keadaan 50-50 kan, so institution pun macam 50-50 jugalah nak beli. Mungkin dia akan beli dengan kadar yang sikit-sikit kan. Jadi dia tak adalah nak dapat menggerakkan market dengan skala yang besar. Okay, so satu lagi benda yang saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan adalah pada bear market yang lepas, ramai yang fokus kepada fundamental. Ramai fokus pada fundamental dan bukan harga. Bull run ni adalah waktu orang akan fokus kepada harga. Orang tak fokus pada fundamental. Sebab tu kadang-kadang konten yang saya buat pasal fundamental, view pun takkan banyak. Especially waktu bull run, view takkan banyak. Tapi bila cerita pasal harga, price prediction, memang view akan naik. Sebab memang tu psikologi. Psikologi bull run adalah orang nak make profit. Banyak orang baru datang, ramai yang tak tahu apa tu kripto. Tapi dia tengok, orang tengah buat duit dan sebagainya, dia pun nak masuk. Okay, so that is why most of the action during bull run adalah on the harga, price. Okay, dan fundamental ni sangat-sangat kurang lah. Tapi kalau kita nak industri kripto untuk berkembang dalam jangka masa yang panjang, bear market adalah tempat di mana benda itu boleh berlaku. Sebab apa? Contoh saya bagi, kalau tengok Ethereum, saya ambil Ethereum yalah dia start tahun 2015 kan, 2016 dia start berkembang. Waktu bull run yang lepas, Ethereum dia punya use case ni adalah ICO, Initial Coin Offering. Ramai duduk promote lah ICO kan. Apa-apa projek nak buat ICO kat Ethereum. Dia jual. Dia kata dia nak buat projek ni, dia ada tujuan bla bla bla. So dia pun kata launch ICO. So kalau orang yang melabur dekat ICO ni dapat membantulah untuk projek ni berkembang. Bila projek ni berkembang, token tu pun akan naik harga. Tapi banyak ICO yang gagal, banyak ICO yang cabut lari, projek tak jalan. So banyak orang yang kerugian lah dekat ICO yang lepas. Okay, so moving forward, bila berlakunya bear market, Ethereum dia berjaya shift daripada ICO, tempat orang keluarkan ICO, kepada more solid use case, which is decentralized finance ataupun DeFi. So DeFi ni, konsep decentralized finance ni, dia tak mampu berkembang dalam bull market, tapi waktu bear market dia berkembang. Contoh sejak DeFi dia start lepas bear market 2018 masa tu kan, waktu tu pun Chainlink baru start dan sebagainya. Tahun 2020, kira-kira tahun lepas 2020, waktu itulah perkembangan DeFi yang sangat dahsyat. Bitcoin pun tak naik, tapi Ethereum dan juga DeFi di dalam Ethereum memang berkembang dengan pesat. Waktu itulah dengan Yearn Finance lah, dengan Uniswap, Balancer, Compound, waktu tu naik dan memang meroket lah. Siapa yang early investor dekat tu pun tahun lepas banyak dah buat duit, tuan-tuan puan-puan. Jadi waktu bear market ni adalah waktu DeFi berkembang. Tetapi bila bull run yang datang, bull run yang sekarang ni, sepatutnya DeFi kena pergi lebih jauh. Tapi benda tu tak berlaku sangat. Sebab ialah Ethereum dengan harga gas fee yang semakin tinggi, dan juga kemunculan macam meme coin, shitcoin dan sebagainya, DeFi pun tak dapat berkembang dengan pesat. Sama juga dengan NFT. NFT pun actually waktu bearish ni, ramai artis-artis buat duit. Ramai projek-projek NFT yang bagus, artis-artis yang bagus dapat buat income during bear market. Tapi bila waktu bull run, dia jadi NFT ni dah jadi overcrowded. Macam-macam benda yang datang, and ada certain ni yang macam mostly yang gaming dan sebagainya. Gaming tu bagus, tapi ada certain benda yang dia jadi overcrowded waktu bull market menyepat NFT. And then tiba-tiba NFT dah stop. Dan datanglah Dogecoin lah, meme coin dan sebagainya. So NFT pun waktu bear market adalah waktu di mana dia akan
kukuhkan dia punya foundation. So that's why NFT pun kadang-kadang orang tengok kenapa sekarang slow dan sebagainya. Jangan risau, dari sudut fundamental belakang tabir NFT akan sentiasa grow. Cuma waktu bull market adalah waktu harga and waktu orang tengok benda apa yang senang dia nak faham. So which is NFT. So kalau ada tuan-tuan puan-puan minat dekat NFT ke kan, cuba nak explore, dipersilakan. Jangan risau, for the next bull run nanti NFT akan naik juga. And even kalau siapa yang memang betul-betul pandai bab-bab seni lah, bab-bab creativity kan, even during bull run pun during bearish moment pun ada cara untuk buat. Cuma saya tak pandai NFT lah sebab bukan orang seni. Okay, saya lebih suka on DeFi punya project. Okay, so sekarang ni kita kena fahamkan ada 3 reason lah. Ada 3 reason ataupun 3 benda yang kita kena tengok during this cool off period. Yang pertama adalah institution masih berminat dengan cryptocurrency. Okay, dia bukan tak minat dan sebagainya, dan mereka bersedia untuk beli cryptocurrency provided ada satu peraturan yang jelas daripada pihak kerajaan US. Itu yang pertama. Okay, so benda ni memang kena wait and see apa US nak buat, apa Pakcik Biden, Atok Biden ni nak cakap kan. So Atok ni lembab sikit. Kalau dia cepat bagi tahu dia punya direction ke apa ke kan, then we can see something lah. Yang kedua adalah kita kena faham, walaupun dengan keadaan slow ni, ada beberapa cryptocurrency yang boleh meroket. Contoh 2 minggu lepas Matic, dia still boleh meroket dengan correction Bitcoin besar. And sekarang pun kita nampak T-Fuel, Theta kan, mampu meroket juga walaupun dalam keadaan market yang 50-50. So this is why saya kata belum lagi bearish market, jadi kita masih dalam cool off period. Dan sebab yang ketiga adalah waktu sekarang ni, walaupun harga tiba-tiba drop, kalau dulu bila harga drop, ramai yang akan jual terus. Dia jual terus, maksudnya kalau beli dengan ringgit, kita orang Malaysia kan, beli dengan ringgit, tengok-tengok harga drop, kita jual, kita dapat dengan ringgit. Sekarang ni berbeza. Orang boleh beli dengan ringgit atau mana-mana currency lah dekat negara lain. Orang boleh beli dengan ringgit. So bila market nak drop, mereka takkan jual 100%. Mereka akan jual Bitcoin ataupun mana-mana kripto kepada USDT ataupun USDC, which is the stable coin. Dia boleh convert. Dia tak jual, dia macam convert. Dia convert kepada stable coin, and dia boleh tengok, okay, market macam nak naik kan, then dia boleh masuk lagi. Maksudnya orang tak keluar terus daripada industri kripto ataupun market kripto. Mereka hanya menunggu. So dia convert kepada USDT atau USDC ataupun DAI ke atau mana-mana stable coin, then dia tengok kalau market nak naik balik, then dia akan masuk. So itu berbeza. Dulu lepas jual, orang dah tak nak masuk. Orang terus macam ni tak ada harapan lah kan, tengoklah tahun depan 2 tahun. Sekarang ni orang macam menunggu. Dia convert kat USDT macam tu, dia tengah tunggu. So ini antara 3 sebab yang saya percaya Bitcoin masih bull run masih belum berakhir. Kita berada dalam fasa, kita panggil apa, cooling off period, ataupun ada yang nak kata mini bear market pun terpulang lah. So ini adalah pandangan saya lah. Okay, so yang penting bagi saya, pedulilah apa orang nak kata tentang market kripto ni, bull run ke, bear run ke, cooling off ke kan. Yang penting saya nampak komuniti kripto Malaysia ataupun komuniti bicara kripto ni akan sentiasa share ilmu kripto dan sebagainya, dan ramai yang tak adalah terus lari dan sebagainya. Ramai yang saya nampak cuba explore apa yang mereka boleh belajar dalam cryptocurrency or even blockchain. Ramai orang-orang baru datang and mereka nampak ada yang panik dan lari, itu tak boleh nak elak. Tapi ada yang datang dan mereka stay dan mereka nak tahu apa lagi benda yang kita boleh buat dalam cryptocurrency. So pada pandangan saya, kita tunggu apa yang akan berlaku pada market cryptocurrency. Maybe this week kita boleh dapat satu keputusan atau kepastian, ataupun mungkin next week, ataupun mungkin next month. Yang penting saya dan platform bicara kripto akan terus
bagi konten, akan terus share maklumat dan sebagainya. Dan saya pun nampak ramai orang yang mula datang kripto. Even though sekarang waktu bearish, ada juga orang yang baru datang sebab mereka yakin mungkin sekarang ni adalah waktu correction, and then next harga akan naik and diorang boleh buat profit. Okay, yang penting kita punya mindset ni simple. Kita dekat kripto ni is not something yang dia akan vanish. Dia tak. Dia memang adalah satu cryptocurrency is bersandarkan kepada teknologi blockchain, and this technology is here to stay. Dia bukan something yang akan vanish. Dia memang here to stay, and banyak benda yang belum lagi di-explore dalam cryptocurrency atau blockchain. Kita nampak perkembangan DeFi, kita nampak perkembangan NFT. Ada banyak use case lain lagi yang ada tapi belum di-explore sepenuhnya. So the market masih lagi mentah, masih banyak lagi peluang. So tuan-tuan puan-puan, jangan risau dengan cool off period ni. Kita akan hodl, atau siapa nak buat trade boleh buat trade, siapa nak buat stake buat stake. Always pastikan tuan-tuan puan-puan ada plan. Ada plan. Bullish pun kena ada plan, waktu bearish pun ada plan. Okay, so itu saja daripada saya. Kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.